Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin tunjukkan macam mana kita nak tahu sesuatu compound itu wujud sebagai enantiomer ataupun tidak. Another terms untuk enantiomer kita panggil optical isomer. Okey, enantiomer adalah stereoisomer that mirror image are not superimposed. Dia adalah image cermin tetapi not superimposed. Apa maksud not superimposed? Bermaksud tidak bertindih tepat. Okay, so untuk sesuatu compound wujud sebagai enantiomer, dia mesti mempunyai chirality center, atau another terms adalah asymmetric center, or we call as stereogenic center, or we can call as chiral carbon. So di sini ikutlah term mana kamu nak guna pun. Okay, saya selalu guna chiral carbon. Tetapi you kena familiar semua term, sebab kita tak pasti dalam exam nak guna apa. Alright. Apa maksud chirality center? A carbon, tolong tambah di sini. Carbon sp3. Carbon sp3 hybridized that bonded to 4 different groups or different atoms. Okey, di sini saya tunjuk kat awak. Ini adalah dipanggil carbon sp3. Yang ini dipanggil carbon sp2 dan ini dipanggil carbon sp. So carbon sp2 ada double bond, carbon sp ada triple bond, but carbon sp3 adalah semuanya single bond. So untuk ada chiral carbon, ada chirality center, dia mesti ada carbon sp3 sahaja. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bila dah ada carbon sp3, syarat yang kedua, dia mesti mempunyai 4 grup yang berbeza. Yang saya seka-seka ini dipanggil 4 grup yang berbeza each other. Alright. Okey, itu sahaja syarat untuk enantiomer berlaku. Okey, chiral, a chiral. Chiral ini that means yang ada chiral carbon lah. Right. A chiral ini that means dia tak ada chiral carbon. Okey, ini lukisan untuk tubuh-tanon dan chlorodiafluorometane. So kita ketepikan dulu lukisan, later saya tunjukkan. Okey, sekarang kita ada exercise A, B, C, D, E, F sampai F lah. Okey, di sini. So kita tengok satu persatu yang mana wujud sebagai enantiomer ataupun tidak. Alright. First of all, bila dapat soalan, kita tolong dapat soalan condense, kita convert into expanded dahulu. Kalau dapat skeletal pun, kita convert into expanded dahulu. Okay, sebab apa kita nak expand? Sebab kita nak tengok adakah carbon sp3 terlibat di dalam structure tersebut. Okay, selepas dah check, dah buat expanded, kita classify all this carbon adalah carbon sp3. Macam mana saya tahu? Sebab semua carbon ini adalah carbon single bond. Itu saja. Okey, kemudian baru kita check adakah 4 grup. Kita check carbon yang pertama ni dulu. Adakah 4 grup yang berbeza? 1, 2, 3, 4. Adakah 4 grup berbeza? Tidak. H, H, H. So ini bukan chiral carbon. This carbon bukan chiral carbon. We move to the next carbon. Okey, carbon yang kedua here, circlekan 4 grup. 1, 2, 3 dan 4. Adakah 4 grup berbeza? Tidak, dia ada H1 dan H2 di bawah. So masih sama. So that means this carbon also not chiral carbon. We move pada carbon number 3. Circlekan 1, 2, 3 dan 4. Adakah 4 ni grup berbeza? Ya, sini CH2 dan CH3. Ini grup H, bawah OH dan di sebelah kanan CH3. So 4 grup yang berbeza. Jika itu 4 grup yang berbeza, betul lah this carbon yang ketiga adalah chiral carbon. So macam mana nak tanda chiral carbon? Hanya menggunakan satu simbol saja, iaitu asterisk. Okey, bintang. So you tanda bintang di sini, kita akan semua faham this carbon adalah chiral carbon. We move to the next carbon, carbon number 4. Adakah 4 grup yang berbeza? 2,
3 dan 4. Adakah berbeza? Tidak. Bermaksud karbon ini bukan chiral carbon. So, di sini dia hanya ada satu saja chiral carbon. So, dia still exist as enantiomer. Tak kisah ada berapa chiral carbon, as long as dia ada, dia dipanggil wujud sebagai enantiomer. Daripada struktur tadi, kita dapat conclude bahawa karbon yang tertulis CH3 dan CH2 tidak perlu kita check sama ada that's carbon ini, okay, CH3 ini also this carbon perlu ada 4 different group ke tidak. Tidak perlu check sebab memang confirm dia akan mempunyai group yang sama. So di sini conclusion, CH3 jangan tengok, CH2 pun jangan check, CH3 pun jangan check. CH3 yang tertulis CH3 dan CH2 tidak perlu check sama itu chiral carbon ataupun tidak. Okey, sebab kita dah check tadi satu persatu daripada carbon number 1 sampai carbon number 4, kita check memang CH3, CH2 dan CH3 tidak ada chiral carbon. Itu secara cepat. Alright. We go to the second structure here. Kita expand dahulu struktur tersebut. Macam saya kata, CH3 tidak perlu tengok. So carbon ini tak perlu tengok. Bagaimana lagi? Di CH2 ini pun tak perlu kita check. Also CH3 here tak perlu check. So yang perlu check adalah carbon ini dan juga ini. Kita check dulu carbon yang pertama ni. Okay? Adakah 4 grup yang berbeza? 1, 2, 3 dan 4. Yes, 4 grup yang berbeza. Jika ini 4 grup yang berbeza, sila tandakan dengan asterisk. Ini chiral carbon. Cek pula karbon yang bersebelahan dengannya. Ada tak 4 grup yang berbeza? 2, 3, 4. Berbeza? Yes. So confirm this carbon also chiral carbon. So tandakan dengan asterisk. So di sini since dia ada chiral carbon, tak kisah ada berapa pun, that mean dia wujud sebagai enantiomer. Okay, next structure, structure C. CH3 here, tak perlu check. CH3 here, tak perlu check. Tinggal yang tengah sahaja carbon perlu kita check. Sekekah 4 grup tersebut. 3 dan 4. Adakah grup yang berbeza? Tidak. Kiri CH3, kanan CH3. So, ini bukan chiral carbon. So, tak ada langsung chiral carbon for this structure. That means not exist as enantiomer. That's the answer. Okay, next structure D. Expandedkan dahulu structure D. Kemudian macam biasa CH3 here tak perlu check. CH2 here tak perlu check. CH3 here tak perlu check. Alright. CH3 also here tak perlu check. Kita tinggallah satu di sini. Alright. So circlekan structure tersebut. Adakah 4 grup yang berbeza for that carbon? 1, 2, 3 dan 4. Adakah 4 grup yang berbeza? Tidak. Di sini CH3, di sini also CH3. Nampak berbeza sebab ini expanded CH3-nya. Dan di bawah ini CH3 dalam keadaan condense, tetapi bilangan karbon dan bilangan hidrogen adalah sama. So masih dikira identical group. So di sini bukan chiral carbon. So not exist as enantiomer. That's the answer. Okay, now kita pergi kepada macam mana kita nak check enantiomer pada keadaan cyclic structure. Okay, untuk cyclic structure, bila dapat dalam jawapan dalam soalan-soalan dalam keadaan skeletal like this, so kita expand dulu dalam keadaan expanded structure. Okay, kita faham di sini yang saya circle ini adalah CH2. Sebab tu dicabang macam tu. Hanya this C here, dia ada H dan Cl. So macam tadi juga untuk CH3 macam ni, CH2 kita tak perlu check.
Sama macam ni, yang saya circle ini adalah CH2. So CH2 tak perlu check. So yang ni, yang ini, yang ini, yang ini dan yang ini tidak perlu check sama ada dia ada 4 different group ataupun tidak. Okay, but this carbon yes kena check because di sini dah ada 2 group yang berbeza. Bila dah nampak satu carbon itu bonded kepada 2 group yang berbeza, kita akan terus buat line simetri. Macam mana nak buat line simetri? Line simetri itu mesti melalui carbon yang kita nak check. Kita nak check this carbon. Betul? So kita kena seolah-olah melalui that carbon, dan pada masa sama kita potongkan kita punya cyclohexane ini menjadi 2. Kita tak boleh potong di tengah macam ni. Seolah macam kita lipat kertas 2. Kita tak boleh lipat di tengah-tengah ni. Sebab apa tak boleh? Sebab dia tidak melalui carbon yang kita nak di sini. Dia melalui carbon di atas dan carbon di bawah. So ini bukan line simetri yang kita nak. So line simetrinya mestilah melalui this carbon. Pada masa sama, nampak line simetri saya melalui this carbon. Pada masa yang sama, dia telah membahagikan cyclohexane saya secara seimbang. Okey, satu bahagian di atas dan satu bahagian di bawah. Ini maksud saya seimbang. Okey. Bila kita dah buat line simetri, adakah seimbang bahagian atas dan bawah? Ya, sebab CH2 ini bertindih dengan CH2 ini. You imagine dia lipat 2 kertas tersebut. Lipat dari atas ke bawah. CH2 ini bertindih dengan CH2 ini. So bertindih tepat atas dan bawah bermaksud this line adalah simetri. Jika dia bertindih tepat. So line ini adalah simetri. Jika line ini simetri, automatically no chiral carbon. So bila no chiral carbon, not exist as enantiomer. Untuk struktur F, macam biasa, CH2 kita tidak perlu check sama ada dia chiral carbon ke tidak. Confirm untuk CH2 tiada chiral carbon. Only di C kita perlu check. Kenapa? Sebab confirm di sini dia mempunyai 2 grup yang berbeza. Bila ada 2 grup yang berbeza, seterusnya kita cari line simetri. Macam mana nak buat line simetri? Macam biasa, kita akan buat melalui this carbon, dan pada masa sama hexagon itu dibahagi dengan 2. So di mana line saya? Line saya melalui this carbon dan potong di sini. Adakah kawasan ini seimbang dengan kawasan di bahagian bawah? CH2 ini bertindih dengan CH2 ini. Dan CH2 ini bertindih tepat dengan CH2 ini. Okey. Ini kalau CH2, but di soalan dia gantikan dengan Cl. So saya tulis di sini menggunakan Cl here. So adakah CH2 ini, yang ini bertindih tepat dengan yang ni? Tak. Sebab sini CH2, sini CHCl. So tak sama. Bila tak sama, that means tak bertindih tepat. So kawasan di atas ini tidak bertindih tepat dengan kawasan di bahagian bawah. Yang ini sama, CH2 dengan CH2. But sini CH dengan CH, dia kena sama-sama. Di sini CH2, CH2. Di sini pun CH2 dengan CH2. So sini tak sama. Bila tak sama, confirm this line adalah unsymmetry, tidak bertindih tepat. Bila dia unsymmetry, dia has a chiral carbon. Di mana chiral carbon saya? Line symmetry tadi melalui that carbon, betul? So carbon inilah yang digelar sebagai chiral carbon.
Okay, so bila ada chiral carbon, that mean exists as enantiomer. Okay, tambahan, saya ada soalan G. Let's say saya ada structure, this structure, saya expandkan this structure menjadi yang ini. So, untuk CH2 yang ni, kita tak perlu check this carbon, dan this carbon. Kita tak perlu check sebab semuanya CH2 here. Okay, di sini tak perlu check, dan tak perlu check. How about this carbon? Yes, sebab dia ada dua group yang berbeza, kita perlu check this carbon. Macam mana kita nak buat titik simetri, line simetri, melalui this carbon, dan pada masa yang sama your cyclobutane 4 segi tadi terbahagi dengan seimbang. Okey, nampak? Seimbang, bentuk yang sama. Okey, adakah grup ini bertindih tepat dengan yang ini? Yes, sama. Sini CH2, sini CH2. So, bermaksud line ini adalah line symmetry. Bila line symmetry, that means no chiral carbon. Okay, next structure untuk H here. This structure saya expandkan. Okay, anda kata kita ada structure H here, kita expandkan. Okay, untuk DC tidak perlu check sebab dia adalah CH2. Sorry, yang ni perlulah check. Okay, CH2 yang pangkal tu tak perlu check sebab dia ada CH2. So, saya ada dua tempat yang saya perlu check. Okay, kita check yang carbon yang pertama dahulu. Okay, kita check this carbon. Bila nak check this carbon, macam biasa kita akan melalui that carbon. Tetapi pada masa sama, kita bahagikan pentagon kita dengan seimbang. Okay, kawasan sini bentuknya sama dengan kawasan sini. Nampak? Kemudian kita tengok check adakah grup ini bertindih tepat dengan this group. Sama ke? Tak sama. So, line ini adalah unsymmetry. Jika unsymmetry, that means confirm this carbon adalah chiral carbon. Alright? Seterusnya, kita check carbon yang seterusnya, iaitu this carbon. Adakah ini chiral carbon? Okay, dia ada grup 2 yang berbeza. So, saya kena melalui this carbon, dan pada masa sama, saya bahagikan pentagon itu secara seimbang. Awak nampak? Bentuk di atas sama dengan bentuk di bawah. That means saya lipat kertas tu dua menjadi dua bahagian, samalah. Adakah dia bertindih tepat? Grup ini bertindih tepat dengan this group? Tidak, sebab ini CH2 CaNO2, ini CH2 dengan CH2. So, line ini adalah unsymmetry. Bermaksud jika line ini unsymmetry, confirm carbon yang melalui line symmetry itu dikenali sebagai chiral carbon. So, dalam structure ini mempunyai dua chiral carbon. Macam structure F tadi pun, alright, kita dah check untuk this carbon, dia ada chiral carbon. Okay, kemudian carbon ini tak perlu check sebab dia CH2. Tapi kita tertinggal nak check this carbon. Sebab grup ini this carbon mempunyai dua grup yang berbeza. So, this carbon perlu kita check sama ada dia ada chiral carbon ke tidak. So, saya akan potong this hexagon kepada 2 sambil melalui that carbon. So, structure di sebelah kiri sama structure di sebelah kanan. Adakah grup ini bertindih tepat dengan this group? Tidak. So, bermaksud line ini adalah unsymmetry. Jika line ini unsymmetry, confirmlah this carbon adalah chiral carbon. So, untuk structure F, dia ada dua chiral carbon. Satu di sini dan satu di sini. Okay? Untuk ayat ini, okay, requirements untuk optical astronomer, kita boleh buat conclusion bahawa
Jika sesuatu compound adalah chiral compound, that means dia has a chiral carbon. Jika dia adalah chiral carbon, kita akan tentukan dia adalah optical active compound. Okay. Jika dia adalah optical active compound, that means dia has ability to rotate. Okay, to rotate plane polarized light. Okay, sesuatu compound yang dikenali sebagai chiral compound, that means dia ada chiral carbon. Dan dikenali juga sebagai optical active compound. Kenapa? Why? Because ada ability to rotate plane polarized light. So anda kata compound itu dikata mempunyai ability to rotate plane polarized light, that means dia adalah optical active. Jika dia optical active, dia ada chiral carbon. Dia dikenali sebagai chiral compound. Ini relationship, conclusion yang perlu kamu ingat. Okey, selepas kita dah tahu sesuatu compound itu boleh wujud ataupun tidak sebagai enantiomer dengan mencari dia punya chiral carbon. Now, bila ada chiral carbon, kita boleh lukis dia punya enantiomer menggunakan 3D formula. Wajib 3D formula. Alright, example 1. Tukar dulu jadi expanded, kemudian cari chiral carbon. Okey, this carbon tidak perlu check sebab CH3, CH2. This carbon 1, 2, 3 dan 4. Adakah 4 grup yang berbeza? Ya, confirm 4 grup yang berbeza. Seterusnya tandakan dengan asterisk. Wajib tanda dulu. Alright. Okey. Kita tukarkan yang kita circle tadi secara 2D lukisan ini menjadi frame yang ini. Okey. You ada 2 line, bermaksud lines on plane. You ada wedges yang saya lorekkan ini, bermaksud wedges ini masuk atoms itu, group itu berada di luar, di hadapan plane. Dan dash wedge yang titik-titik ini dinamakan dash wedge, bermaksud atom itu berada di belakang plane. Right? Okey. Saya akan letakkan kawasan atas ini yang bulky. Siapa bulky di sini? CH2, CH3 here. Grup nombor 1 ini adalah yang paling besar. Grup paling besar kita letak atas. Di bonded chiral carbon ini bonded kepada CH2 dulu ya. Ni bonded kepada CH2 dulu. So tulis CH2 dulu sini. Baru CH3. So yang ni pun sama. CH2, CH3. Okay, kemudian kita letakkan yang grup yang paling mudah, iaitu yang ni lah. Grup nombor 2 ini paling mudah. Letakkan satu lagi yang berhadapan dengan mirror, yang paling hampir dengan mirror. Ini mesti kedudukan yang berhampiran dengan mirror ini mesti kedudukan yang paling simple, grup yang paling simple. So ini pun H. Grup yang ketiga saya letak Cl di sini, Cl. So di sini pun Cl. Dan grup keempat, grup ketiga dan keempat ini tak kisah nak interchange pun tak apa tempat dia. Okey. Yang penting nombor 1 yang berada di atas grup 1 ini mesti grup yang paling besar. Okey, saya letak atas. Dan yang berada dengan mirror mesti grup yang paling simple. So kalau di sini ditulis CH3. Yang ni saya terbalik sebab saya nak dash wedge ini tersentuh C. Okey, bonded dengan C. So di sini pun CH3. Inilah dinamakan lukisan enantiomer. Jangan lupa untuk label. Seperti saya. Okey, wajib label. Lukisan bersama label baru dapat markah yang penuh. Okey, untuk example nombor 2, kita cari di mana chiral carbon kita. Okey. Di sini bukan chiral carbon sebab dia bonded kepada 2H yang sama.
Okay, this carbon also bukan chiral carbon sebab carbon ini ada double bond. Tak kisah double bond dengan siapa, bila nampak double bond, itu bukan chiral carbon. So, check for this carbon, semua carbon single. Circlekan 4 grup tersebut, adakah 4 grup yang berbeza? Yes. So, terus tandakan dengan asterisk for that carbon. Bila dah tandakan dengan asterisk, lukis frame enantiomer yang saya ajar tadi. Ada 2 line, 1 wedges, 1 dash wedge dan labelkan sebagai enantiomer. So sekarang kita letakkan grup yang bulky antara 1, 2, 3, 4. Yang mana yang bulky boleh jadi yang ini ataupun yang ini. Okey, kerana saya letak atas COOH, nak expand jadi macam ni pun boleh. Sama condense COOH pun boleh. So di sini pun also COOH. Alright. So macam biasa, yang berada hampir dengan mirror, kita letak yang paling simple. This H lah. Okay, di sini H, di sini pun also H. Di mana NH2? Di sini NH2, di sini also NH2. So yang di sini kita letaklah sebagai CH, H, OH. So di sini also CH dan OH. Okay. So inilah lukisan enantiomer.